ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin ini bagi membicarakan tentang satu perkara yang mesti kita tanam dalam jiwa kita, iaitu perasaan berharap kepada Allah. Dipanggil perasaan ar-raja. Ar-raja ni satu amalan yang mesti kita letakkan dalam setiap jiwa kita. Dalam jiwa-jiwa kita ini kita sentiasa tanamkan perasaan harap kepada Allah. Berharap kepada Allah ni penting. Setelah mana kitanya dia ada rasa al-khawf, rasa takut pada Allah, kemudian kita pun letak yang disebut dengan ar-raja, harap kepada Allah. Tanamkan dalam jiwa kita ni, walaupun kita ni bagaimana sekalipun keadaan di kita, tapi kita kena ada pada diri kita ni rasa harap, ya Allah, aku nak kepada begini, aku nak pada begini. Dalam hidup aku ni dipanggil ar-raja, raja dalam jiwa kitanya. Hari ni kita sambung lagi hadis yang ketiga daripada kitab Riyadhus Salihin ini, daripada susunan yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa a'rabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatani qala man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yushrik bihi syai'an dakhala an-nar, rawahu Muslim. Ini satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ada seorang orang Arab Badui datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang berjumpa dengan Rasulullah, dia ditanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada dua hal yang mewajibkan itu." "Ya Rasulullah, apakah dua hal yang mewajibkan itu?" Ditanya Rasulullah. "Rasulullah, dua je aku nak tahu. Perkara yang kalau aku boleh buat dua perkara ni, maka aku ni selamat pada masa yang akan datang nanti." Mujibat. "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Apa dua perkara yang kalau aku buat dua perkara ni, maka selamatlah aku di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Benda apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man mata la yusyrik billahi syai'a." Siapa-siapa yang mati kemudian dalam keadaan dia tidak syirik pada Allah walaupun sikit sekalipun, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus demikian. Mana-mana orang yang mati kemudian dia mati dalam keadaan tak ada perasaan dalam diri dia ni, perasaan mengharap selain daripada Allah. Maksudnya dia hanya letak Allah yang esa, Allah yang satu dalam jiwa dia. Dia je letakkan keyakinan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap pada Allah, dijamin masuk dalam syurga Allah, dakhalal jannah. Wa man mata, mana-mana orang yang mati dalam keadaan yusyrik bihi syai'a, dia syirik pada Allah walaupun sikit sekalipun, dia syirik pada Allah, maknanya dia tak letak harap kepada Allah, dia pergi letak harap kepada selain daripada Allah. Dia harap kepada yang disebut dengan tangkal, azimat, ataupun harap pada orang bukan Islam. Dia harap kepada yang disebut dengan selain daripada Allah. Dalam hidup dia, dakhalal nar, dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni dua kewajipan Rasulullah sebut demikian. Bila orang Arab Badui itu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia dua kewajipan yang kalau aku boleh buat dua perkara ni, Rasulullah, aku selamat pada masa yang akan datang nanti. Rasulullah kata, yang pertama, letakkan harap kepada Allah, jangan syirik pada Allah walaupun sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tapi kalau kamu, yang kedua, kalau kamu dalam keadaan diri kamu ni syirik pada Allah, kamu syirik pada Allah walaupun sikit daripada diri kamu, maknanya kamu ni tidak berharap kepada Allah dalam diri kamu. Kamu pergi harap pada selain daripada Allah, patung-patung, pada keramat-keramat, ataupun kamu pergi berharap dengan satu benda yang selain daripada Allah,
dia mati dalam keadaan demikian, dakhalan nar, masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala terus. Tengok. Mudah je. Soalan Arab Badui itu, Arab pendalaman ini, Arab kampung ni, dia tanya soalan demikian pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku ni dua perkara ni aku boleh buat, aku selamat pada masa yang akan datang nanti. Nak buat macam mana? Rasulullah jawab begitu je terus. Kamu hidup, jangan berharap kepada selain daripada Allah. Hidup kamu, walaupun kamu berada di jauh pendalaman, kamu kena letak harapan kamu hanya untuk Allah. Letak dalam jiwa kamu, dan jiwa perasaan kamu berharap kepada Allah. Dalam hidup kamu demikian. La yusyrik billahi syai'a. Dakhalal jannah, kamu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia ni syirik pada Allah walaupun sikit dalam hidup dia. Dia tak percaya pada Allah, tak percaya dengan Islam pada diri dia, confirm masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dakhalan nar, masuk dalam api neraka Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Muaz radifuhu ala rahl faqala ya Muaz, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, qala ya Muaz, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, qala ya Muaz, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan. Qala ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلون. فأخبر بها معاذ عند موته تسما متفق عليه. تسما أي خوفا من الإثم في كتم هذه العلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muaz ada di belakang, sama-sama menaiki satu kenderaan. Ini cerita yang berlakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sekali dengan Muaz. Muaz berada di belakang Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Muaz. Hai Muaz, Rasulullah panggil. Ya Muaz. Muaz pun jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Katanya Muaz, labbaik, saya sambut seruan kamu ya Rasulullah, wa sa'daik, dan kebahagiaan untuk kamu ya Rasulullah. Itu cara Muaz. Ini adalah kata-kata bagi orang Arab yang amat sopan sekali. Orang Arab kalau dia bercakap, orang panggil dia. Kan kadang-kadang kan kita, mak kita ni panggil kita. Panggil kita. Lalu kita pun jawab dengan bahasa yang sopan. Bahasa yang paling sopan apa dia? Kita jawab, ya Umi, kita jawab. Ya Mami, kita jawab demikian. Kita jawab tu lembut lah pada diri kita ni. Ni cara jawapan. Muaz bila dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dengan Rasulullah panggil, ya Muaz, labbaika ya Rasulillah wa sa'daik, dia jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, dan kebahagiaan untuk kamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah lepas pada dia jawab begitu, Rasulullah sebut kali yang kedua, ya Muaz, wahai Muaz, dipanggil lagi. Lalu Muaz jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, dan saya menyahut seruan kamu ya Rasulullah, dan kebahagiaan untuk kamu. Dua kali. Kemudian Rasulullah ulang lagi, ya Muaz, 3 kali Rasulullah ulang. Kenapa Rasulullah ulang sampai 3 kali ni? 3 kali. Dan Muaz pun jawab gitu juga. Ada setengah ulama kata dia merupakan lafaz menunjukkan taukid Rasulullah, bersungguh-sungguh. Rasulullah nak bagi tahu ada benda yang bersungguh-sungguh ni. Dengar betul-betul, perhati betul-betul. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar sahabat-sahabat ini sendiri. Muaz ni kecil pada Rasulullah, tapi dia ni mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila begitu pada diri dia, kemudian dia jawab, ya Muaz, bila panggil sampai 3 kalinya, selanjutnya beliau bersabda, tidak ada seorang pun hamba yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya,
dengan penuh keyakinan dalam hatinya, melainkan Allah mengharamkan orang itu masuk ke dalam neraka. Maknanya kalau dia mati, wahai Muaz, siapa-siapa yang dia mati dalam keadaan jiwa dia penuh keyakinan, mengharap dia kepada Allah, dia penuh yakin dalam hati dia, melainkan dalam jiwa dia Allah akan mengharamkan orang itu masuk ke dalam neraka. Muaz bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah lebih baik kalau berita ini saya khabarkan pada seluruh manusia, ya Rasulullah? Boleh tak saya cerita pada orang ramai berita yang demikian?" Maknanya siapa-siapa yang mati dalam jiwa dia yakin sungguh Allah, kemudian yakin sungguh Nabi Muhammad itu Rasulullah, dalam jiwa dia letak penuh keyakinan, pengharapan dia kepada Allah dalam hidup dia, maka tempat dia dalam syurga Allah. Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka waktu mana dia menghadap depan Allah SWT. Lalu Muaz ni sebut, "Ya Rasulullah, berita gembira ni kalau saya cerita pada orang ramai boleh tak ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kalau itu diberitahu tentu orang akan hanya bertawakal saja, yakni tanpa beramal ibadah dan merasakan sama dengan ucapan syahadah belaka. Yang demikian tentu salah jadinya." Rasulullah kata, kalau kamu cerita yang ni, akhir orang tak semayang lah. Rasulullah sebut demikian. Kalaulah sebut saja begini, nak gambarkan lepas pada ni, nescaya lepas pada ni tak ada orang nak semayang. Sekadar dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak keyakinan. Lepas tu zakat pun tak keluar, puasa pun tidak. Kenapa? Sekadar yang tu saja. Oleh sebab itu Muaz beritahukan sabda Rasulullah ini sewaktu hendak mati saja kerana takut dia melakukan dosa. Saat Muaz, Rasulullah kata, sebut cerita ni kalau dekat-dekat dengan orang tu betul-betul mati je, kamu sebut yang kalimah ni, supaya orang tu bila dekat dia dekat nak mati tu, dia tak harap pada Allah. Dia letak dengan kalimah ini. Kalau kamu khabar sekarang, kamu cerita sekarang ini pada orang ramai tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja, nanti orang tak sembahyang, nanti orang tak puasa, orang tak tutup aurat dan sebagainya. Orang buat maksiat kerana dia yakin asyhadu an la ilaha illallah saja. Tapi Rasulullah pesan, bila dekat orang tu mati, kamu ajar yang ni, kamu sebut yang ni. Bila kamu sebut yang ni, dia akan letak harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tak harap, dia buat dah amalan dalam hidup dia, semayang dah, puasa dah, zakat dah, haji dah. Kemudian hujung tu dia letak harap pada Allah. Ya Allah, aku ni dah dalam jiwa aku dah, perasaan dalam hidup aku dah begini dengan kamu ya Allah. Dan kemuncak jalan hidup aku ni, aku nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sebut saja begitu, perkataan Anas yang sebut ta'assuman, iaitu takut dosa kerana menyimpan ilmu ini, yakni apa yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu cara dipanggil dalam hidup kita ni. Yakin, kalau kita tanya beza tak yakin dengan harap? Yakin ni sepanjang kita perjalanan hidup kita dengan Allah. Harap waktu mana penghujung daripada perjalanan hidup kita ni, kita tak harap lah syurga, kita harap supaya Allah bagi pada kita syurga. Kita tak demikian. Di hujung tu jangan kita rasa kecewa dengan Islam, jangan. Tetapi hidup kita ni, kita rasa yakin ada hikmah yang Allah bagi pada aku, ada banyak benda yang Allah kurniakan pada aku. Ni dia panggil keyakinan dalam hidup kita, dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dipanggil harap. Harap ni berada kat mana? Bukan berada awal. Berharap ni berada di akhir. Bila beradanya, bila dekat nak mati tu, tak betul-betul harap. Jangan kita jadi putus asa, jangan. Tetapi kita letak harapan pada Allah, letak keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dekat nak meninggal dunia, bila kita dekat nak meninggal dunia tu, kita pun letak harap, ya Allah, aku naklah pada begini. Kenapa kita sebut dalam bab-bab begini ni, nak suruh kitanya kalau sampai saat itu kita tidak kelam kabut. Kerana orang dekat nak meninggal dunia ni di kelam kabut. Ramai di kalangan kita ni, bila dekat nak mati je, dia mula dia berfikir, habislah harta benda aku, habislah isteri aku,
dikahwin dengan orang lain. Habislah anak-anak aku. Habislah, dia mula fikir macam-macam gaya. Habis pada diri dia. Dia tak letak harap pada Allah. Padahal dia kena letak harap dengan Allah lah. Di penghujung dah dalam hidup kita ni, perjalanan hidup kita ni, kitanya letak harap. Ya Allah, aku harap pada kamu, aku nak pada begini pada kamu ya Allah. Wa an Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma syakka rawi wa la yadurru syakku fi aini sahabi li'annahum kulluhum udulun. Faqala lamma kana yawmun ghazwat Tabuk asaba an-nas maja'atun faqalu ya Rasulullah law azinta lana فنحرنا نوادحنا فأكلنا ودحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل ظهر ولكن هم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل لهم في ذلك البركة فقال رسول الله نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على نطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شك fayuhjab anil jannah rawahu Muslim. Allahu akbar. Ni hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia merawikan hadis ni. Dia syak apakah daripada Abu Hurairah ke daripada Abu Sa'id? Terlupa disebut. Yang meriwayatkan hadis ni. Tapi yang ragu semacam ni tidak membahayakan sahihnya hadis datang daripada diri sahabat. Itu senang ceritalah dalam membicarakan mengenai periwayat hadis ini. Sebab semua ini adalah orang yang adil. Abu Hurairah pun adil, kemudian orang yang udul dipanggil. Dan juga Abu Sa'id Al-Khudri pun, dua-dua orang ni sahabat Rasulullah yang adil. Katanya mereka disebut, ketika mana terjadi perang Tabuk, maka ada orang-orang ramai yang dalam keadaan kelaparan. Dalam perang Tabuk ni, maka orang yang sama menderita kelaparan. Lalu mereka berkata, maka orang-orang yang sama ni rasa lapar dalam perang ni. Lalu mereka menyebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kamu izinkan saja kita menyembelih unta-unta kita ini ya Rasulullah. Lapar sangat ni kan. Perang Tabuk ni perang perjalanan yang jauh. Kemudian sahabat-sahabat pula tak ada benda makanan. Macam mana nak buat ya Rasulullah? Kalau kita sembelih je unta-unta kita ni ya Rasulullah, kemudian kita dapat sama-sama makan dan boleh kita ambil minyak-minyak dia dengan lemak-lemak dia ya Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, lakukanlah. Rasulullah kata, tak apalah, dah lapar sangat, sembelihlah unta tu. Sembelih unta, lalu lakukanlah, yakni sembelihlah. Kemudian datanglah Umar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu membolehkan itu dilaksanakan, maka berkuranglah kenderaan yang dapat dinaiki ya Rasulullah. Kalaulah unta tu sembelih ya Rasulullah, habis tak adalah kenderaan yang kita nak naik ni ya Rasulullah. Tapi panggillah orang-orang itu dengan membawa sisa-sisa bekalnya sendiri. Ya Rasulullah, orang yang lapar tu tak payahlah nak sembelih unta ya Rasulullah. Makanlah mana-mana yang ada dahulu ya Rasulullah. Sayyidina Umar sebut. Kemudian berdoalah kepada Allah untuk mereka agar mendapat keberkatan ya Rasulullah. Barangkali Allah akan memberikan keberkatan dalam makanan mereka. Nak sebutnya Rasulullah, Sayyidina Umar tegur Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sembelih unta tu ya Rasulullah, tak adalah binatang, tak adalah tunggangan kita nak naik ni.
Lebih baiklah kita pakat kumpul semua. Mana-mana ada orang yang ada makanan, keluarkan makanan, kamu berdoa pada makanan itu. Biar makanan itu berkat, ya Rasulullah. Bila berkat makanan ini, yang menyebabkan kita boleh dapat banyak lagi ganjaran pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, boleh juga Rasulullah sebut. Dua-dua. Tengok cara Rasulullah. Yang kata nak sembelih tadi pun boleh. Sayyidina Umar datang bagi tahu pada dia pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata boleh juga. Betul juga. Dua-dua tu betul. Rasulullah meminta didatangkan selembar kulit kering, kemudian diratakan. Lalu menyuruh orang itu meletakkan mana-mana bekalan yang masih ada, letak dalam kulit kering tersebut. Di situ ada seorang yang datang dengan membawa segenggam gandum. Yang lainnya datang dengan membawa yang lain datang dengan segenggam kurma. Yang lain pula datang dengan sekerat roti. Ni makanan yang berbaki. Makanan yang ada ni, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ambil kulit yang kering tu, hampa, Rasulullah kata letak dalam ni, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak baca doa. Sehingga berkumpullah di atas kulit tadi sekadar makanan yang amat sedikit. Sisa-sisa makanan semua duduk dalam tempat itu. Lanjutnya Rasulullah mula membaca doa agar makanan itu mendapat keberkatan di sisi Allah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kumpul makanan tu, Rasulullah letak, kemudian Rasulullah baca doa kepada makanan ini supaya makanan ini dapat keberkatan. Dibaca demikian. Lalu Rasulullah bersabda, ambillah itu dan masing-masing bahagian masing-masing. Rasulullah kata, lepas ada Rasulullah baca doa, Rasulullah kata ambil. Pakat-pakat ambil lah makanan ini. Untuk bekas masing-masing. Orang masing-masing, orang ramai datang mengambil di bekas masing-masing, sehingga tidak ada satu pun bekas yang mereka tinggalkan di kalangan tentera itu, melainkan sudah diisi penuh. Ambil. Semua tentera tu dapat. Maknanya makanan mulanya makanan tu sikit. Tapi ambil ada. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ni dia panggil mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ambil semua tu, mereka dapat makan sampai kenyang dan masih ada yang baki, yang tersisa lagi. Ni cara keberkatan dipanggil. Macam kita makan kan, kalau kita makan di talam, makanan di talam tu, orang tu ambil, orang ni ambil. Lama-lama kita rasa banyaknya makanan ni. Keberkatan dia panggil. Nak sebutnya Rasulullah, dia baca doa pada bekas tersebut yang menyebabkan habis orang semua dapat. Tentera-tentera dapat. Ada lagi makanan tu. Sisa makanan tu ada lagi. Seterusnya Rasulullah bersabda, saya menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya saya adalah Rasulullah. Bila selesai itu, sahabat-sahabat kenyang. Tak jadilah sembelih unta tadi. Jadi yang ada ialah Rasulullah baca doa. Sebab tu bila kita nak makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu hebatnya orang Islam. Orang Islam ni orang yang nak makan pun buat ibadah lagi. Baca doa, ya Allah tolong berkatkanlah pada makanan kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, dengan apa yang kamu telah kurniakan pada kami. Wa qina azabannar, jauhkanlah kami daripada azab api neraka Allah. Tiada seorang hamba pun yang menemui dua kalimah syahadat itu. Rasulullah kata, siapa-siapa yang mati, Rasulullah sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu bihima abdun ghaira syakkin fayuhjabu anil jannah. Rawahul Muslim. Setelah mana dia mati nanti, sedangkan dia tidak ragu-ragu, dia yakin sungguh, asyhadu an la ilaha illallah, sebagaimana kita yakin pada Allah ni, Allah bagi rezeki min haitsu la yahtasib, yang tak dijangka-jangka. Lalu dia ditolak daripada masuk syurga. Maksudnya orang yang diketahui mempunyai keyakinan yang mantap mengenai dua kalimah syahadat itu, pasti tidak terhalang untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila berlaku keadaan sebegini, Rasulullah kata, siapa-siapa yang dia yakin sungguh kepada Allah,
dalam keadaan dia letak harapan pada Allah. Dia meninggal dunia, dalam keadaan dia meninggal dunia tu, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam keadaan dia letak harap sungguh pada Allah, tidak ada sebab untuk ditolak daripada syurga, dan wajib dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan pada seorang ini, keyakinan yang dalam kalimah itu pasti tidak terhalang untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran yang Allah sediakan dalam keyakinan dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitanya letak dalam pada diri kita letak harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan untuk bersama seketika. Saya ada satu lagi pertemuan dengan sahabat-sahabat online ini. Jadi mudah-mudahan terima kasih di atas kesempatan yang berharga pada seketika ini. Allah kurniakan pada diri kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam perbincangan Ar-Raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dalam kitab Riyadhus Salihin ini sendiri. Terima kasih pada para penaja kuliah ini. Kemudian terima kasih pada sahabat-sahabat yang turut serta dalam yang disebut dengan korban dan juga akikah yang kita laksanakan ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan bersama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.